الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء والبلاء والسعداء شفاء الغيب والفرج والرحمة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في العليين مع حبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل نية صالح وسلف الصالح تبدأ دروسهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita di hari yang mulia ini yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berterusan untuk belajar tadabbur Al-Quran, dan masih lagi kita dalam surah Hud. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pada ayat nombor 23. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Last kita cakap tentang hal pada orang yang rugi halnya dekat dunia itu, yang amalannya sesat, yang dia tidak dapat apa-apa pada amalannya, hasil pada amalannya dekat dunia. Dalam ayat yang sebelumnya, ulaika lam yakunu mu'jizin fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'af lahum al'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Naam, pada hal orang kafir itu adalah halnya orang yang zalimi, alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang dia tidak mengikut jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halnya adalah apa yang dia lakukan dekat dunia itu adalah semua tidak membawa manfaat badannya di akhirat. Dan tapi hal orang beriman, orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati, apa lagi, wa akhbatu ila rabbihim, bukan sahaja orang beriman yang akan dapat balasan yang terbaik untuknya di akhirat nanti insya-Allah, iaitu syurga, bukan hanya dia beramalkan soleh, dan dia adalah juga wa akhbatu ila rabbihim, yakni merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat ahli syurga. Bukan sahaja beramal yang banyak, tak, adalah juga tawadhu' dekat dunia ini. Kathir minan nas, banyak pada orang adalah kadang-kadang dia yaghtar bi'amalihi, dia ingat saya ni banyak buat amalan yang baik. La, yani adalah ulama kata qintaru ilmin la yusawi syai' amam dharrat adab. Qintar ilm, banyak pada ilmu, datang di hadapan adab, sedikit pada adab itu lebih banyak daripada banyak ilmu dan tak ada adab. Waliyazubillah, na'udzubillah. Orang ada banyak ilmu tapi tak adab, tak ada. Apa faedah ilmunya?
Ini bukan maknanya dia tak betul, dia belajar tak betul. Kenapa? Kerana ilmu, kerana ilmu yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kita juga untuk rendahkan diri kita, untuk kita tawadhu, rendahkan diri, untuk kita jadi orang yang membantu orang, bukan orang yang sombong. Waliyadzubillah, sifatnya dia takabur dekat dunia, jalan di dunia ini seperti tawus. Apa itu tawus? Tawus itu adalah satu burung, yang satu jenis burung, tak tahu nama dia dalam bahasa Melayu, tapi macam dia selalu dia buka kapaknya besar-besar dan dia menunjukkan macam kalau burung itu dia jenis macam dia tu ada macam mata-mata dekat tu. Subhanallah, dia suka buka-buka besar-besar. Tak tahu nama dia, saya share insyaAllah. Okey, jadi hal orang yang dia tak tawaduk seperti itu. Waliyadzubillah, nak tunjuk orang, saya. Ingatkan, wahai orang yang hadir dengan saya pada hari ini, ingatkan, syaitan kata apa? Ana khairun minhu. Syaitan kata bila Allah SWT suruh pada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dan sujud ini sebelum ni kita pernah cakap, ini sujud bukan ibadah, sujud muliakan ataupun ta'zim, walaysa ibadah, bukan ibadah. Sujud yakun lillah, sujud kepada Allah saja. Naam, dan itu adalah sujud bukan ibadah, sujud ta'zim sahaja. Tapi syaitan dia tak nak sujud. Apa dia kata ana khairun min, aku ini adalah lebih baik. Syaitan kata, naam, apa dia kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ciptakan aku daripada neraka dan ciptakannya pada tanah. Saya lebih baik. Dia rasa macam dia lebih baik sebab dia Allah SWT ciptakannya pada neraka, tapi pada api. Tapi pada Nabi Allah Adam, Allah ciptakannya pada tanah. Jadi syaitan itu rasa dia lebih baik. Allah apa jadi untuknya? Allah Subhanahu Wa Taala keluarkannya. Jadi keluarkannya daripada itu, dan dia keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal orang itu seperti itu, kata ana khairun min, itu balasan dunia. Jadi jangan kita kata ana itu bukan perkataan yang baik. Saya bukan perkataan yang baik. Juga Firaun apa? Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Dia kata saya Tuhan kamu yang paling tinggi, paling besar dan sebagainya. Syekh Firaun tu kata seperti itu. Apa jadi halnya? Allah Subhanahu Wa Taala habiskan dia dengan kaumnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga tinggalkan Firaun itu, masih lagi tinggalkan badannya supaya jadi ibrah, supaya jadi ingatan kepada orang yang lain. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya jadi ingatan pada orang yang lain. Siapa yang kata ana, na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Naam. Jadi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah apa? Hum fiha khalidun. Tetap selamanya di syurga. Ini adalah sifat hal di syurga, amal yang salih, dan juga apa? Direndahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa balasan untuknya? Tetap akan ada di syurga selama-lamanya. Nah, mathalul fariqaini. Kemudian datang ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala tasbihkan tentang bagaimana orang kafir dan bagaimana orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf, subhanallah, saya kurang sihat sikit. Mathalul fariqaini. Naam. Mathalul fariqaini mula badannya. Naam. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. نعم، سبحان الله.
Allah Subhanahu wa taala tashbihkan orang yang beriman dan orang yang kafir dengan bagaimana? Dengan halnya. Wasful mu'minin, bagi tashbih untuk dua tashbih. Orang yang golongan orang dhalin dan kepada golongan muhtadin. Orang yang dapat hidayah dan orang yang sesat. Bagaimana tashbihnya? Seperti ini. Seperti adalah al-a'ma, masalul fariqaini kal-a'ma wal-asam. Orang buta, naam, dan juga asam, orang yang bekak, ataupun tak dengar. Naam. Ini adalah misal contoh untuk apa? Untuk orang yang tidak beriman. Contoh kepada orang yang tidak beriman. Wal basir was sami', dan orang dengar dan juga apa? Dan juga dia lihat. Dia ada mata, lihat dan juga adalah apa? Dia dengar. Bagaimana hal dua orang seperti itu? Contoh ada seorang ataupun satu kumpulan lebih pada satu orang. Okey, orang itu adalah tak nampak dan juga tak dengar. Apa akan jadi? Masuk dalam campur. Kita tak tahu macam mana. Tapi kalau orang dengar dan lihat, adakah ada sama? Tak sama. Contoh dua kumpulan itu. Satu kumpulan yang dia buta dan juga dia tak dengar. Kumpul ramai-ramai, kemudian kata, okey, jalan. Mesti mungkin apabila jalan, ini langgar ini langgar ini. Dan kalau dua kumpulan yang orang dengar dan juga yasma' wa yara, dia dengar dan juga lihat. Dia jalan. Mesti dia jalan lagi baik. Wallahu a'lam. Dia jalan, nampak orang yang depannya, tak langgar orang yang depan dia dan sebagainya. Seperti itu hal orang yang beriman dan juga hal orang yang kafir. Yang kafir ini adalah tidak dapat apa-apa pada dunia ini. Dunia ini mungkin di akhirat tak dapat apa-apa. Mungkin di dunia ini dapat ada bahagiannya untuk dunia, seperti mana kita kata orang itu akan dapat balasannya ataupun balasan amalannya dekat dunia. Tapi semua amalannya dekat dunia tidak membawa manfaatnya di akhirat langsung. Dan orang yang beriman, amalannya dekat dunia akan membawa manfaat untuknya di akhirat, seperti mana ayat yang tadi kita baca, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang beriman yang amalkan salih dan juga merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu adalah ahli syurga. Subhanallah. Jadi ini adalah hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala tashbihkan pada ahli dalal, ahli yang sesat, iaitu dengan buta dan juga tidak dengar, dan tashbihkan ahli sa'adah dan ahli sa'adah ataupun ahli iman dengan apa? Dengan yasma' wa yara, dia dengar dan juga lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala habiskan ayat ini dengan apa? Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Yani afala ta'tabiruna wa tatta'idhun. Yani ini tak cukup ke peringatan pada kamu? Tak cukup untuk ambil ibrah, perhatian untuk bab ini? Hadha qaul lana kulluna, ini adalah perkataan untuk kita kami semua. Naam. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selepas Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan hal orang itu dengan jelas-jelas bagaimana hal orang kafir dan hal orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Hud satu kisah kepada seorang Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh adalah salah seorang nabi, adalah kira daripada golongan anbiya yang dipanggil Syekhul Anbiya, guru kepada para nabi, ataupun yang paling boleh kata bukan guru ataupun makna syekh, adalah yang paling daripada para nabi. Seperti mana Allah Subhanahu kita tahu adalah Nabiullah Nuh adalah hidup pada 1050 tahun dan dakwanya adalah lama sangat. Dia dakwah kepada kaumnya sampai 950 tahun. Subhanallah. Nabiullah Nuh adalah Syekhul Anbiya lianna atwalahum umran. Syekhul Anbiya bukan maksud guru, adalah paling tua daripada para nabi, adalah kerana apa? Kerana ialah dia atwaluhum umran, yang paling panjang umurnya. Itu adalah maksud Syekhul Anbiya.
paling panjang umurnya dari para nabi. Wa aktsaru bala'an wa sabran. Dan banyak adalah bala masalah jadi masalah badannya dan dia sabar banyak. Wa aqalluhum ansaran, dan paling sikit adalah paling sikit orang yang beriman, dan juga paling sikit daripada golongannya yang beriman, yang orang yang sukunnya sikit sangat. Qala Ibn Abbas, wa Nuh ala ra'si 40 min umri. Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Allah Nuh jadikan Nabi ala ra'si 40, pada umur 40 tahun pada umurnya. Wa labisa yad'u qaumahu 950 aman. 950 sana, 950 tahun. Wa 'asha ba'da tufan 60 sana, dan hidup selepas banjir itu yang berlaku di zamannya adalah 60 tahun. Fasara umruhu 1050 sana, maka jadi umurnya adalah 1050 tahun. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Hud, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin alim. Makna pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabiullah Nuh kepada kaumnya, kaum yang kafarah, yang kafir, dan wasaniyin. Apa maksud wasaniyin? Wasaniyin yakni kaum itu adalah dia ibadah kepada patung-patung, awsan, asnam, maksud patung-patung. Faqala lahum, Nabiullah Nuh kata pada kaumnya, inni rasulun ilaikum munzir. Aku ni datang kepada kamu untuk ingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi tahu kamu yang kamu lakukan itu adalah benda yang tidak sahih, tidak betul, dan adalah kalau kamu berterusan dalam keadaan seperti itu, maka kamu akan dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Illam tu'minu inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah. Aku ingatkan kepada kamu, ibadah ini adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan pada selain badannya. Wa in abadtum ghairahu, kalau kamu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada azab yang dahsyat untuk kamu. Azab di hari kiamat, azab yang dahsyat pada kamu akan kena. Naam. Faqala al-mala', qaumnya apa kata pada Nabiullah Nuh? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Orang itu, orang kafir, dia kata apa? Kata pada Nabi Allah Nuh, kami adalah sadah kubara, yakni orang yang besar daripada kaum itu. Kaum Nabi Allah Nuh, dia orang yang macam apa nak panggil, sadah dan kubara, maksudnya macam orang yang hidup mewah, orang yang bukan pada fakir, pada golongan fakir miskin. Kata pada Nabi Allah Nuh, kata kami nampak kamu adalah seperti kita, orang biasa je, tidak ada kelebihan pada kamu. Dan juga kami ni lihat orang yang sokong kamu adalah semua daripada golongan orang yang miskin. Pada safalatin nas, maksudnya pada orang yang tidak ada apa, daripada golongan fakir. Itu yang mengikut kamu. Mana ada orang yang mewah, ataupun orang yang hidup mewah, ataupun orang yang mengikut fikiran dia, orang yang baik itu mengikut kamu. Tak ada. Semua orang yang ikut kamu adalah semua orang pada golongan fakir. Naam. Orang yang mempunyai amalan ataupun kerja-kerja kecil, haraf, ataupun kerja-kerja yang kecil-kecil. Nah, itu adalah yang mengikut pada kamu. Dan kami lihat tidak ada apa-apa kelebihan pada kamu ataupun pada golongan kamu yang mengikut pada kamu. Tak ada apa-apa. Bal na'taqidu annakum kadhibuna fi da'watin nubuwah. Dan kami adalah orang kafir itu, kaum Nabi Allah Nuh kata apa?
Yang tidak beriman itu kata apa? Kami ingat kamu adalah menipu pada dakwah. Kamu tidak betul ni. Jadi orang itu ta'anu fi nubuwatin Nabi Allah Nuh. Naam, dan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah kata ini adalah bukan nabi, dia adalah seorang bashar, manusia seperti orang biasa, bukan daripada golongan malaikat, dan juga bukan pada golongan orang yang sadah. Maksud orang yang hidup mewah dalam kaum itu adalah dia orang fakir miskin biasa ya. Nah, dan yang kedua adalah anna atba'ahu laysu min ashrafil qaum. Yani orang yang sokong pada Nabi Allah Nuh bukan adalah pada sadah juga pada orang yang mewah itu ataupun pada golongan dalam kaum itu adalah daripada golongan yang baik sangat di fikiran dia. Dan yang ketiga, anna jama'atu busata, maksudnya la fahma indahum wa la tadabbur. Jama'ahnya, maksudnya orang yang sokong pada Nabi Allah Nuh, orang itu tidak faham. Dia kata orang itu tidak faham dan dia orang jahil dan sebagainya. Bal humul jahilun. Tetapi orang kafir itu adalah yang jahil. Dia sifatkan Nabi Allah Nuh dan kaum yang mengikut badannya dan juga halnya dengan seperti itu, tapi sebenarnya dia yang rugi. Apa Nabi Allah Nuh jawab pada orang itu? Apa Nabi Allah Nuh balas untuk orang itu? Adakah lawan dengannya macam kata dengan katanya macam lawan-lawan dengannya? Mari kita dengar apa Nabi Allah Nuh jawab kepada kaumnya. Qala ya qaumi أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم نعم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. معنى هذا الكلام apa maksud pada perkataan ini? Kata Nabi Allah Nuh dengan cara lembut, pada perkataannya dengan cara lembut, kata pada orang itu untuk apa? Untuk ambil hatinya kepada Islam, yani cuba dakwah kepada orang itu dengan cara lembut untuk nak tarik orang itu kepada Islam. Kata padanya, akhbiruni ya qaumi in kuntu ala basiratin wa nurin wa hidayatin min rabbi. Kamu beritahu pada aku jika aku adalah dalam keadaan yang betul dan dapat hidayah daripada Tuhanku, dan Allah SWT berikan rezeki adalah nubuwah padaku, jadi adalah Nabi. Fakhafi al-amra alaikum, dan kamu adalah tidak dapat nampak benda itu dengan cara jelas. La'annakum tunzuruna ila syakhs, kerana kamu pandang pada orang, kamu tak fikir dengan fikiran kamu. Kamu fikir apa? Fikir adalah pandang pada orang. Ni orang miskin, bukan Nabi ni. Kamu pandang pada orang, tapi kamu tak fikir pada dakwah itu yang saya membawa kepada kamu. Itu maksud. Yang ni kata pada orang itu, kamu sebenarnya tidak fikir dengan fikiran kamu. Betul-betul, kamu pandang pada orang je. Sebab hal kamu tinggal pada orang yang baik dan tak baik melalui pada fakir miskin. Pada kaya dan miskin. Kalau kamu bandingkan dengan syarat lain pada itu, akan nampak benda itu. Maknanya adalah orang itu pandang pada hal ini, orang yang baik iaitu orang kaya, orang yang tak baik orang itu adalah fakir miskin. Jadi kalau kamu tukarkan cara untuk menilaikan orang, nilaikan adalah dakwah atau yang membawa orang itu, akan nampak benda ini, tapi kamu dalam fikiran kamu seperti itu. Kemudian adalah إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. Apa hal dalam hal ini? فهل نجبركم ونكرهكم على قبول دعوة الإيمان. Yani Nabi Allah Nuh adalah kata pada orang itu, adakah kita kena nulzimkum, adakah kita kena paksakan kamu untuk iman? Bukan seperti itu. Al-iman la yakunu bil qahr, innama bil ridha wal iqtina'. Iman tidak jadi dengan cara paksa. Iman itu adalah dengan cara ridha wal iqtina', orang terima. Tidak adalah jadi dengan cara apa? Dengan cara paksa orang itu untuk apa? Untuk beriman. Hadza
Ini adalah kita kena faham semua. Bukan adalah tentang saja ini hal orang kafir dengan orang iman, orang beriman Muslim. Sekarang kita cakap dalam hal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala la takun bil ikrah. Tidak jadi dengan cara apa? Dengan cara paksa. Orang nak dakwah kepada keluarganya, dia Allah SWT baginya jadi orang baik daripada golongan keluarganya. Dia solat, siyam, zakat, pergi masjid, hadir kuliah dan macam-macam buat baik. Tapi ada pada golongan keluarganya yang tak berapa, zakat tak bayar, contohnya tak menjaga pada ibadah, tak solat dan sebagainya. Tak boleh macam ni, boleh tak? La, dakwah laysat hakadha. Dakwah bukan seperti itu. Dakwah perlu itu adalah dengan cara lembut sampai untuk nak tarikkan orang itu untuk jadi orang menjaga imannya, menjaga ibadahnya. Bal iman la yakun bil qahr. Iman kepada Allah SWT tak jadi dengan cara paksa. Bukan adalah kita nampak orang kafir, kamu iman tak? Imanlah kepada Allah. Mana boleh kita macam tu? Kalau dia ada kemungkinan iman, dia dah tak nak iman. Kalau kita nak paksa seperti itu, al-iman la yakun hakadha. Paksa orang tak, bukan yakun berrida, dengan rida wal iqtina' apabila orang itu percaya. Orang yang tidak beriman sudah ada hijab di dalam matanya. Jadi perlu hijab itu terbuka. Apa itu hijab? Yani adalah sudah ada depannya halangan. Perlu hilangkan halangan itu baru dia akan beriman. Sebab banyak kan yang sudah sampai untuknya iman ataupun Islam dengan cara tidak betul. Dan banyak pada orang yang fikirannya wala'iyazubillah seperti macam hal orang kaum Nuh. Subhanallah, macam mana tu? Dia pandang orang tu macam pandang orang ni miskin apa, ini pun tak baik, orang tak baik. Kemungkinan orang yang miskin itu yang pandang badannya tak baik lebih baik peringkatnya dengan Allah SWT daripada Nuh. Kemungkinan orang itu derajatnya lagi tinggi daripada kita. Jadi kita jangan kita pandang pada orang dengan cara tidak baik. Kullun nas sawasiyah. Semua adalah sama pada manusia. Inna Allah la yanzuru. Allah SWT tak pandang kepada, la yanzuru ila, tak lihat, tak pandang pada muka kamu, hal kamu, tapi apa? Pandang pada hati. Dan jangan ingat adalah kita ni macam contoh adalah orang Arab lebih baik ke apa. Tak. La farqa. Nabi SAW beritahu, la farqa baina Arabiyyin wa Ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan pada orang Arab ke ataupun Ajam yang bukan Arab, adalah itu takwa. Takwa itu bilangan. Tak ada perbezaan putih ke hitam ke dan sebagainya. Tak. Takwa itu bagaimana halnya? Benda ini kita kena jaga pada hal kita. Allah SWT bagi tahu dalam surah ini, berterusan ayat yang seterusnya, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Nabi Allah Nuh bagi tahu pada orang itu, saya ini dakwah kamu kepada Allah SWT, bukan minta pada kamu duit, bukan nak apa-apa. La as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah. Aku tak minta pada kamu apa-apa, pada harta, pada duit, bagi saya apa-apa tentang hal ini. Saya tak nak apa-apa. In ajriya illa ala Allah. Dan saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan balas untuk saya. La atubul ajram illa min Allah. Saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala balasan untuk amalan saya ini. Tak minta pada kamu apa-apa. Tak perlu kalau kamu beriman kena bagi duit dekat saya. Tak ada seperti itu. Naam. Walastu bimu'ad haula al-mu'minin dhu'afa' majlis. Dan Nabi Allah Nuh kata apa? In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Saya tak akan halangkan kaumku yang beriman dengan pada Nabi Allah Nuh
itu adalah Nabi dan sebagainya. Nabi Allah Nuh tak akan tolak orang itu, tak akan suruh orang itu pergi dari sini, tinggalkan majlis aku ni. Nabi Allah Nuh dia kata saya tak akan buat seperti itu. Walakinnakum apa? Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi saya lihat pada kamu adalah golongan yang tidak dapat faham betul-betul tentang hal ini. Kamu tidak dapat tahu hal orang itu bagaimana. Ha? Tak nampak jelas dengan bab ini. Walakinnakum tajhaluna qadrahum. Kamu tak tahu betul-betul bagaimana hal orang itu. Orang miskin yang kamu kata ni dia tak baik dan sebagainya. Sebenarnya orang itu baik. Orang itu adalah darajatnya tinggi daripada Allah SWT. Kemudian Nabi Allah Nuh kata apa lagi? Wa ya qaumi man yansuruni min Allah in taradtuhum afala tadhakkarun. Yani kalau aku ni, Nabi Muhammad kata, kalau aku ni halangkan kaumku itu, yang orang fakir-fakir tu, suruh dia jauh pada saya, jauh pada dakwah ini, naam, siapa yang akan lepas aku daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan amalan ini apabila dia halangkan orang itu. Kalau saya buat benda ini untuk nak bagi kamu rida. Ni orang itu, orang kafir, dia tengok Nabi Allah Nuh, orang tu semua adalah fakir, miskin, yang sokonnya dan sebagainya. Kalau Nabi Allah Nuh halangkan orang itu, kemudian kamu agak contohnya beriman ke? Contohnya, adakah ini untuk irda'ukum, maksudnya untuk dapat kamu rida? Siapa yang akan halangkan aku daripada azab pada Allah SWT? Kamu ingat Allah SWT akan biarkan aku ni seperti itu? Afala tadhakkarun, yani kamu tak ada akal ke untuk fikir? Afala tufakkiruna bi'uqulikum, kamu fikirlah dengan otak kamu, hatta ta'lamuna khata'a ra'yikum hadha, untuk kamu faham yang kamu cakap ini adalah salah, bukan betul. Naam. Kemudian Nabi Allah Nuh kata apa? Wala aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lilladhina tazri a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Naam, Allahu a'lamu bima fi anfusikum, afwan, Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan laminadh zalimin. Nabi Allah kata apa tentang bab ini? Hai, Nabi Allah Nuh kata pada orang itu, aku ini tidak adalah ada mal atau duit yang banyak, al-mal kathir, dan tidaklah adalah saya ada peti yang besi yang ada penuh dengan emas dan juga perak, untuk kamu ikut pada saya untuk ghinayah, untuk kamu ikutkan saya sebab saya adalah aku orang kaya, dan saya tak kata pada kamu saya adalah orang yang tahu tentang ghaib, untuk kamu ingatkan saya hatta tadhunnu bil uluhiyah, untuk kamu ingatkan ini adalah saya adalah Tuhan, saya tahu dan sebagainya. Naam, dan saya juga tak kata pada kamu saya adalah pada golongan malaikat. Naam. Untuk apa? Untuk kamu muliakan aku. Naam. Wa atlubu minkum ittiba'i. Hanya aku minta pada kamu apa? Untuk ikutkan pada saya. ولا أقول لهؤلاء الضعفاء والفقراء الذين احتقرتموهم لفقرهم إنهم محرومون من رحمة الله. Dan saya tak kata pada orang yang fakir, miskin tu, yang mengikut pada saya, yang kamu pandang badannya dengan cara tidak baik, orang itu adalah menghalangkan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada masuk syurga. Kalau saya buat seperti itu, fa'kunu kadhiban 'ala Allah. Kalau saya buat seperti itu, maknanya saya bohong. Allah wahdahu al-'alimu bi sarairihim wa dhamairihim. Yani hanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman, Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hal orang itu, apa yang ada dalam hatinya. Subhanallah. Inni in qultu dhalik akunu zaliman. Kalau saya ikut pada hawa nafsu kamu dan saya kata pada orang-orang yang beriman pada kaumku, kamu pergilah, tinggalkan dan jauhkan pada saya, dan
buat seperti mana kamu dalam fikiran kamu, maka saya akan jadi pada golongan zalim, orang yang zalim, dan akan ada azab. Naam, untuk aku zaliman mustahiqan li'iqabillah syadid. Maka kalau saya lakukan apa yang kamu nak itu, apa akan jadi, akan ada azab kepadaku. Yani pada bab ini Nabiullah Nuh alaihissalam dia ingatkan pada orang itu annal ghina wathara laysa min syurutin nubuwah. Bagi orang ingatan pada kaumnya yang tidak beriman badannya, dia kata apa? Kata badannya sebenarnya kaya dan banyak duit, banyak harta, bukan itu syarat untuk nubuwah, bukan syarat untuk jadi nabi. Nah, itu bukan syarat untuk jadi nabi adalah kena ada duit, kena harta banyak. Nah, ورد عليهم دعوى أنه من البشر أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس البشر. Dan ingatkan pada kaumnya hikmah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan rasul daripada jenis al-bashar, jadikan rasul nabi itu daripada jenis orang itu, maksudnya orang biasa, bukan adalah malaikat, bukan adalah ada kelebihan malaikat, maksud seperti malaikat dan sebagainya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. يعني kalau ورد عليهم طلبهم نعم يعني قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Kalau Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini adalah malaikat berjalan seperti kita, ada kaum malaikat, Allah Subhanahu wa taala pun akan turunkan badannya seorang malak untuk jadi rasul badannya. Jadi maksudnya rasul itu adalah nabi akan pada jenis kaum. Kalau itu manusia akan bashar, manusia, Allah SWT hantar badannya bashar juga. Nabi adalah pada sama dengan orang itu. Orang kafir yang daripada kaum Nuh, dia kata macam dia ingat adalah turunkan malaikat, Allah SWT turunkan itu. Tak, laisa seperti itu. Dan Nabi Allah Nuh beritahu badannya أن قيمة المرء وقدره لا يكون بالغنى والفقر إنما بما في نفسه من الفضائل والكمالات التي بها يتفاضل البشر. يعني adalah قيمة المرء وقدره adalah maksud pada bab ini hal orang ataupun nilai orang itu adalah bukan daripada duit dan harta, bukan pada harta ataupun orang kaya ataupun miskin, bukan, tidak nilaikan orang seperti itu, tetapi pada benda yang baik dalam nafsu orang itu. Kita tengok, bukan adalah tengok miskin kaya, tak, bagaimana halnya orang itu, fadail ataupun pada kelebihan yang ada pada orang itu. Dari situlah boleh bezakan di antara orang dengan orang lain, bukan adalah bandang pada hal duitnya, hartanya, miskin, kaya dan sebagainya. Mari kita dengar apa orang kafir itu jawab kepada Nabiullah Nuh apabila jawab tentang dakwanya ataupun tentang kata-katanya. Dia kata macam-macam dengan Nabiullah Nuh. Apabila Nabiullah Nuh sudah jawab badannya, apa kaumnya kata balik kepada Nabiullah Nuh? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata pada Nabiullah Nuh, kamu sudah cakap banyaklah tentang hal ini. Fa'tina bima ta'iduna, kalau kamu betul, bawalah untuk kami adalah azab yang kamu kata kita akan kena azab itu. Jika kamu benar, bagilah azab itu datang. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Jadi orang Nabiullah Nuh dakwa kepadanya dengan lembut, dengan baik. Orang itu dah benci, kemudian adalah kata, kalau kamu betul, bawalah azab itu pada kita. Fa'tina bil azab. Kamu kata ada azab yang dahsyat nanti kalau kita tak beriman dan sebagainya, bawalah azab itu.
Bima taqul. Laqad, tapi sebenarnya adalah yang baik pada orang itu apa? Sepatutnya kena kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami insya-Allah kami akan taat. Tapi orang itu lepas sudah dapat hujjah dan dalil, Nabiullah Nuh sudah bagi badannya hujjah-hujjah macam-macam dan dalil macam-macam kepadanya, dia adalah apa? Minta azab. Subhanallah. Yani man al-aqil al-an? Siapa yang betul fikirannya? Orang-orang kafir itu ke ataupun orang yang fakir miskin yang mengikut pada Nabiullah Nuh? Subhanallah. Orang itu minta apa? Minta azab. Ini hal seperti mana kufar Makkah buat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufar Makkah ataupun sufaha Makkah, orang yang safih, yang kafir itu, yang tidak beriman, apa kata pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kata Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Dia kata, ya Allah, orang kafir itu kata apa? Kufar Makkah kata apa? Dia kata kalau ini dalil pada ayat lain, yang maksudnya kaum Nuh dibuat seperti mana kufar Makkah itu, ataupun dia kata apa, kalau apa yang Nabi Muhammad membawa kepada kami itu adalah betul, fa'amtir alaina hijara, maka bagi adalah langit itu turunkan apa, batu-batu, bukan turun hujan itu jadi batu-batu, fa'amtir alaina minas sama, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, bagi batu-batu itu turun daripada langit, seperti hujan, awitina bi'adzabin alim, ataupun bawa azab yang dahsyat pada kami. Subhanallah. Itu adalah kaum Nuh. Dia apa, minta azab. Dia kata bagi azab, kalau kamu betul bagi azab itu datang pada kita, bagi azab itu turunkan ke kita. Subhanallah. Nabiullah Nuh apabila tengok kaumnya seperti itu, seperti mana kita sebut tadi, dakwah Nabiullah Nuh 950 tahun. Lama sangat. Kita ni baca 2-3 baris. Lakin dakwah ini maksud dalam hal ini bukan dalam satu hari. 950 tahun dakwah kepada orang itu. Dan akhirnya apa yang jadi? Nabiullah Nuh apa dia buat? Yalja ila Allah Subhanahu wa taala. Yani Nabiullah Nuh adalah rujuk pada Allah Subhanahu wa taala, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk balas kepada orang itu. Subhanallah, untuk balas untuk orang itu. Apa Nabiullah Nuh kata? Qala inna ma ya'tikum bihi Allah, qala inna ma ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bimu'jizin ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نعم هو ربكم وإليه ترجعون. ما معنى هذا الكلام؟ أي azab itu daripada Allah Subhanahu wa taala akan datang bila-bila, mata yasha, apabila Allah Subhanahu wa taala nak turunkan azab itu ke atas kamu. Bukan saya boleh membawa azab itu seperti itu kepada kamu. Itu apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan, azab itu kamu akan kena dengan azab itu. Wa amru ta'jilihi laysa li bal lillah Subhanahu wa taala. Amru ta'jili maksudnya untuk lajukan azab, bagi cepat turunkan azab itu bukan kerja kamu. Bukan kerja aku ni, ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang susunkan yang mana yang sesuai untuk hal kamu. Walastum bimu'jizin rabbikum li'annakum fi mulki wa sultani. Dan kamu ingat Allah susah nak buat benda itu. Kamu sebenarnya hidup dalam alam ini adalah dalam yani bi mulki Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita kata Rabbul Alamin. Semua alam itu adalah kamu ada dalam alam, dalam tempat yang Allah SWT jadikan kamu dekat muka bumi ini. Ini adalah satu tempat daripada tempat-tempat di alam ini semua. Allah SWT boleh hancurkan kamu, boleh habiskan kamu, boleh turunkan azab. Tapi apa yang akan kamu dapat? Wa ma yanfa'ukum wa la yanfa'ukum nushi. Sesungguhnya aku berapa banyak saya beri nasihat pada kamu, tidak ada manfaat pada kamu.
In kana yurid, tidak ada manfaat kalau kamu, in arada Allah syaqawatukum wa idlalakum, kalau Allah Subhanahu wa taala nak jadikan kamu daripada golongan yang sesat dan sebagainya, apa faedah nasihat-nasihat aku ni kepada kamu semua? Huwa khaliqukum wal mutasarrif fikum. Ha? Yani Allah Subhanahu wa taala dia yang ciptakan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan susun yang sesuai untuk hal kamu. Wa ilaihi marji'ukum, dan kamu akan kembali kepadanya, maka akan balas pada amalan kamu dekat dunia ini, apa yang kamu buat. Wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas pada amalan ini. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Ini adalah ayat datang waradat i'tiradan baina qissat Nabiullah Nuh, yani untuk tunjukkan mauqif ataupun hal, untuk tunjukkan keadaan hal kuffar ataupun musyrik Makkah dengan rasulnya dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal kaum Nuh dengan hal adalah menipu dan dia inad lawan. Itu adalah hal-hal seperti itu. Nah, kuffar Quraisy kata apa? Iftara Muhammad hadha al-Quran min 'indi nafsihi. يعني افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه قل لهم إن كنت افتريت هذا القرآن فعلي وزري وذنبي. Kata orang itu, kata Nabi Muhammad yang buat Quran itu dari fikiran dia, dari badannya. Kata badannya, jika aku ni yang melakukan amalan ini, fa'alayya wizri wa dhanbi wa la tahmiluna antum syai'an min ismi. Kalau aku yang melakukan, maka dosa itu semua akan ada di atasku. Tidak ada apa-apa pada kamu semua. Kama la atahammal syai'an min wizrikum. Dan juga aku tak dapat apa-apa daripada dosa-dosa kamu. Wa uhiya ila Nuh, ayat seterusnya balik pada Nabiullah Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabiullah Nuh, sesungguhnya kaum kamu yang sesat itu, kaum kamu yang tidak beriman itu, apa halnya? Lan yu'mina minhum ahadan ba'da al-yawm. Tidak akan ada siapa pada badannya akan beriman lagi. Sudah dia sampai tahap ni, tidak ada lagi orang yang akan beriman. Dah halnya seperti itu. Berapa orang yang ada dengan Nabiullah Nuh, itu sahaja yang beriman. Yang lain jangan. Pada halnya orang itu tidak akan beriman. Halnya akan tetap seperti itu. Illa man sabaqa minhum dakhala, kecuali adalah illa man qad amana fala, yani hanya orang yang beriman dengan kamu itu adalah yang ada. Yang lain tu dah dia tak akan beriman lagi. Subhanallah. Fala tahzan alaihim. Yang Nabi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada Nabi Allah Nuh, yang iman dengan kamu itu adalah yang beriman. Yang lain itu sudah halnya tetap macam tu. Jangan sedih tentang hal orang itu. Fala tabta'is, yani bima kanu yaf'alun. Jangan sedih pada halnya dan jangan adalah fikir padanya. Fa inni muhlikuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan habiskannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh pada Nabi Allah Nuh untuk apa? Untuk buat kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Yani buatlah kapal itu dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bantu kamu sampai siapkan benda itu, maksud dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu bagaimana tentang hal ini, dan jangan tanya lagi tentang hal kaum kamu yang tidak beriman. Jangan tanya hal orang itu lagi. Wala tashfa' fihim, dan jangan adalah minta ampunan ke apa, jangan fikir halnya. Fa inni muhlikuhum bil gharaqi bit tufan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan habiskan orang itu yang tidak beriman dengan apa? Dengan gharaq, dengan lemas, dengan air. Subhanallah. Jadi
akan ada kisah untuk Nabiullah Nuh, bagaimana buat kapal itu dan bagaimana hal kaumnya setiap kali datang tengok pandang, buat kapal dekat kawasan sini buat apa, mana ada air sini dan sebagainya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan buat pada kelas yang akan datang, pada minggu akan datang insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan sambung kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga insyaAllah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua bismillah subhanahu wa ta'ala, dan semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuk kita sama-sama, dan semoga insyaAllah jadi pada kisah ini ada pernyataan pada kita semua, ialah diantaranya jangan pandang pada orang pada halnya, pada pakaiannya, pada keadaannya, kaya ke miskin. Bukan itu adalah timbangan untuk kita tahu orang itu imannya kuat ke ataupun imannya tidak kuat. Bukan adalah bersyakil pada bentuk pakai kopiah, janggut panjang ke, pakai jubah putih ke. Bukan itu adalah bilangan untuk kirakan iman. Oh, iman ni bagusnya. Dan juga tak. Mungkin adalah orang yang biasa. Orang la yuqilahu balan. Orang pandang badannya tidak ada apa. Nampak orang itu macam pakai pakaian biasa je. Lebih baik pada kita. Lebih baik daripada kita. Lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dia lakukan amalan lebih baik daripada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala pandang pada hati kita. Maka kita usaha untuk jadi pada orang yang baik, orang yang soleh, yang dekat dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang fikir pada dunia ini adalah dia dalam stesen masa sikit, sebab kita ini adalah dalam satu stesen sekarang namanya dunia. Dunia ini adalah sikit menghadapkan akhirat. Yang alam barzakh ataupun di alam hari kiamat ataupun alam barzakh sebelum kiamat, semua itu adalah sikit dunia yang hidupan kita dekat dunia ini. Maka kita nuhsin fi amalina, maka kita usaha insyaAllah subhanahu wa ta'ala untuk jadikan daripada orang yang beriman, seperti mana kita mula tadi kelas kita pada qauli ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Marilah kita usaha untuk jadi daripada golongan orang yang beriman dan juga amalkan salih, wa akhbatu, dan juga adalah orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah sifat orang yang ahli syurga yang akan tetap selamanya di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada ahli syurga insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana husna al-iman wal khushu' lahu wa an yaj'alana min ibadihi as-salihin al-muttaqin. Hadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Walafu minkum. Ambil masa sikit saja barakallahu fikum untuk nak iklankan tentang kelas untuk daurah ataupun program untuk hafaz surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala program hafaz surah Al-Waqi'ah akan mula di awal bulan ini. Hari ini insyaAllah kita akan mula dengan tahsin bacaan surah Al-Waqi'ah. Kita akan dengar pada pelajar-pelajar surah Al-Waqi'ah bacaannya, supaya insyaAllah untuk mudah nak mula untuk hafazan. Bagi siapa yang berminat untuk join program hafazan surah Al-Waqi'ah, masih lagi ada masa untuk daftar, masih lagi ada peluang untuk daftar. Jom insyaAllah kita sama-sama usaha untuk hafal Al-Quran. InsyaAllah program kita ini adalah sangat mudah insyaAllah, dan ada banyak pembantuan dalam program ini. InsyaAllah kita akan bantu sama-sama sampai hafal surah Al-Waqi'ah sama-sama. Jadi jom siapa yang berminat boleh join dengan kita insyaAllah SWT dalam program ini. Satu lagi, kita ada satu program lagi, iaitu program tadarrus bulanan.
kita ada satu program untuk bacaan Al-Quran pada setiap hari, kecuali Sabtu Ahad. Kita akan ada baca Al-Quran setiap malam. Kita akan baca lebih kurang satu juzuk, lebih sikit, lebih kurang dalam 25 muka surat ataupun 24 muka surat. Dan kita akan khatam pada setiap hujung bulan. Dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ada tadabbur. Tadabbur untuk apa yang kita baca. Maknanya kita akan tadabbur untuk 30 juzuk. Maknanya contohnya kita sudah daripada hari Isnin sampai hari Jumaat kita sudah baca 5 juzuk. Katalah kita sudah baca 5 ataupun 6 juzuk. Contohnya kita akan ada satu kelas pada setiap Sabtu atau Ahad, kita akan buat tadabbur, akan bagi ringkasan pada apa yang kita baca dalam minggu ini, tentang apa yang kelebihan, apa kisah, apa kelebihan pada surah dan sebagainya. Jadi program ni juga adalah, jadi kita dapat bacaan dan juga dapat tadabbur sedikit pada tadabbur, bukan full, bukan seperti mana kita buat ni dalam setiap hari Jumaat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu pada surah-surah yang kita baca, ambilkan ayat-ayat yang terpilih daripada setiap surah. Jadi program ni juga saya jumpukan semua siapa yang berminat untuk nak join dengan kita. InsyaAllah program ni akan ada pada setiap bulan. Mungkin tak dapat join bulan ini, bulan depan akan ada insyaAllah. Tapi insyaAllah kita akan mula pada esok hari, insyaAllah kita akan mula pada tadarrus itu, boleh insyaAllah. Kita akan mula pada hari Rabu. Tadarrus kita akan mula hari Rabu. Kenapa hari Rabu bukan esok? Dia subhanallah, hari Rabu itu adalah hari yang baik insyaAllah. Jadi kita banyak pada orang yang salih mula amalannya dengan hari Rabu. Jadi insyaAllah kita mula pada hari Rabu insyaAllah ta'ala. Jadi terbuka pada semua siapa yang berminat, insyaAllah boleh join dengan kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Plus kita ada satu kursus untuk tajwid yang akan ada di bangunan di bangunan Sri Tower, di office Sri Wansa Travel di kawasan Ampang, Jalan Ampang. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita sekarang Baitul Furqan ada satu office dekat sana, alhamdulillah. Jadi kita jumpukkan semua siapa yang berminat untuk nak join, untuk buat ulangan untuk tajwid, nak join dengan kita dekat sana boleh, ataupun kalau ada orang yang jauh tapi dia nak ikut melalui online pun boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nak tahu maklumat lebih tentang bab ini, sila masuk kepada website Bait Al-Furqan, www.baitalfurqan.com. Dalam website itu ada di dalamnya semua maklumat tentang kursus-kursus yang ada di Baitul Furqan. Semoga insya-Allah apa yang kita buat di Baitul Furqan, saya ataupun semua guru yang membantu saya di Baitul Furqan, mudah-mudahan jadi amalan ini ada manfaat untuk kamu semua dan juga jadi saham untuk akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.